Hai, saya nak kongsi sedikit tentang sistem pengurusan tenaga. Sebab masih lagi ada yang masih tak jelas apa itu sistem pengurusan tenaga. Dia sama je macam sistem pengurusan kualiti, sistem pengurusan alam sekitar dan juga sistem pengurusan keselamatan pekerjaan. Sama je konsep dia PDCA, Plan, Do and Action Cycle, Typical Management System Cycle. Okay, cuma bezanya, kalau ikut kalau kita refer standard ISO 501 ni, kalau quality 9001, kalau safety 45001, kalau environment 14001. Bila ISO ni standard kita refer 50001, 50001. Let me recap. Saya tahu akan ambil berapa lama, berapa minit, tapi dia ada semua management system ISO ni ada 10 clauses, ada 10 klausa. Dalam sistem pengurusan di bawah ISO. Semua ni 10. Yang berbezanya, energy management system ni, sistem pengurusan tenaga dengan sistem pengurusan-pengurusan yang lain ialah terutamanya clause 6, terutamanya clause 6. Clause 6. Let me recap. Saya recap. Saya go clause by clause secara umum lah. Saya tak tahu berapa lama akan ambil masa ni. Mungkin sekejap je lah. Clause 4. Clause 4 sama. Semua sistem perusahaan sama. Iaitu, clause 4 ialah context of organisation. Maksudnya, mula kali kena pasti isu. Isunya kalau yang perlu dikena pasti jika sistem tu tak ada. Sama je. Kalau tak ada engineering system, apa akan jadi? Apa isu yang perlu dihadapi? Kemudian yang kedua, siapakah pihak-pihak yang berkaitan, yang terlibat jika sistem dibangunkan dan dilaksanakan? Pihak tu mungkin dalaman, luaran. Kena pasti apa dia punya expectation. Contohnya, kalau kita buat sistem perusahaan tenaga, apa expectation from the top management? Apa expectation from the production team? Apa expectation from the employees? Apa expectation from the procurement? And then apa expectation? Kalau itu the dalaman, kalau luaran, apa expectation from the regulator, the customer maybe, somehow. And then, you kena ada statement how organisasi plan to meet their expectation. Dan semua ni perlu didokumentkan. Kemudian kena pasti pula apakah kena define the scope of the system. Maksudnya physical scope, adakah melibatkan keseluruhan bangunan ataupun kilang ataupun ada pengecualian. Kemudian kena maklumkan, kena declare semua tenaga yang digunakan. Tak boleh dikecualikan semua tenaga yang ada kawalan penggunaan oleh organisasi. Yang akhir sekali, clause 4 ni ialah kena pasti apa-apa keperluan undang-undang ataupun apa-apa lain keperluan yang perlu dipatuhi oleh organisasi yang berkaitan dengan tenaga. Itu clause 4. Sama untuk semua sistem. Kemudian clause 5. Clause 5 ialah clause 5. Untuk mula sekali, pihak pengurusan tertinggi kena faham mereka punya roles ataupun tanggungjawab. Apa tanggungjawab mereka? Ada clause 5.1 tu. Roles of the top management. Itulah indication dia punya komitmen. Kemudian top management kena, the company kena atau organisasi kena keluar, tunjukkan komitmen dari segi statement. Kena ada energy policy. Energy policy kena ada some element yang wajib ada. Untuk energy management system ni, perbezaannya ialah dalam policy statement kena sebut yang lain tu common. Kena sebut yang berbezanya ialah kena sebut yang management support design and procurement activities, services ataupun produk yang consider energy performance. Itu clause 5.2. 5.3 ialah kena form energy management team untuk jalankan tugas-tugas sebagai wakil pengurusan tertinggi. 5.3 kena buat komiti, energy management committee lah. And penting energy management committee ni dia kena define dia punya role. Itu clause 5, habis selesai. And semua ni kena didokumentkan lah. Kemudian clause 6, ni clause ni paling penting sekali. Dia ada clause 6, 6.1 sampai 6.6. 6.1, kena buat risk assessment. Apakah risk assessment? Risk dan opportunities. Daripada isu yang kita kena pasti daripada clause 4.1 tadi. Daripada isu tu, apa risiko, apa dia punya opportunities. And how they plan to mitigate the risk. Itu pertama sekali. Yang kedua, kena, itu risk apa dia? Itu untuk sistem. Kalau tak ada sistem, what will happen? Apa risiko bila tak ada sistem berdasarkan isu tadi. Kemudian kena buat juga setiap projek. Lepas nanti bila buat apa-apa projek melibatkan technical change, must also do the risk assessment as well. Itu 6.1. 6.2 ialah kena tetapkan objektif and target.
Objektif and target. Maksudnya how much, apa objektif sistem pengurusan tenaga dan juga apakah target sasaran penjimatan tenaga ataupun sasaran energy performance improvement. Tu 6.2. 6.3 ni paling panjang ni, dipanggil energy review. Energy review ni ialah satu clause yang paling panjang. Kalau saya buat training, energy review ni hampir 1 hari. 6.3. Okay? Clauses yang akan membentuk sistem keseluruhannya. Contoh dalam energy review ni dia kena understand past and present consumption. Okay? Kemudian kena kenal pasti lepas tu kena kenal pasti dia punya SEU, significant energy use. Kemudian kena pasti energy variables yang akan menentukan apakah jenis energy performance indicator. Okay, kemudian kena pasti kena decide dia punya energy performance improvement opportunities, iaitu ataupun energy saving measures. Kemudian kena pasti kaki tangan ataupun personnel yang involved dalam operation maintenance of the SU untuk plan dia punya training. Kemudian perlu ada kepulauan untuk estimate future energy consumption. Itu 6.3. Panjang clause 6.3 ni ialah the heart of the system. Kalau salah dekat 6.3 ni, banyak kesalahan. Lepas tu kalau 6.3 tak betul, nanti kan mungkin salah dekat clause 6.4, iaitu menetapkan energy performance indicator ataupun NPI. Okay, kalau salah dekat 6.3, ada kemungkinan salah dekat penetapan NPI clause 6.4. Bila salah dekat 6.4, okay, energy performance indicator, salah juga, kemungkinan akan salah juga dekat clause 6.5, iaitu energy baseline. Dia berkaitan berkaitan, okey. 6.4, 6.5 ni berkaitan. Okey, bergantung daripada 6.3. Kemudian macam biasa 6.6 ialah documentation requirement. Ini biasa, okey. Perlu untuk manual, SOP dan all the required documented process ataupun aktiviti dalam sistem. Itu clause 6. Clause 6 ni yang paling penting. Clause 7 sama. Clause 7 ni kena sediakan resources. Kemudian 7.1 resources. Support. Clause 7 ni supports. Support ni 7.1 kena provide enough resources. Okay, kemudian 7.2 kena make sure enough competence. 7.3 awareness program. 7.4 communications dan juga 7.6 7.5 silap tadi. Okay, yang 6.6 tadi sebenarnya bukannya documentation tetapi lebih kepada data collection plan. Okay, data collection plan maksudnya how the plan to collect data lah. Okay, 7.5 ni baru. Okay, 7.5 ni baru documentation requirement. Minta maaf saya termix up sikit. Okay, so 7.5 ni, sebab tu clause 7 support ni sama, common. Okay, clause 8, okay, clause 8 ni 8.1 operational control. Mana setiap SEU, okay, perlu ada criteria of control of their key operating parameters. Kriteria dan juga dipastikan kriteria itu be made aware ataupun communicated to the personnel yang jaga equipment tu, yang operate and maintain the equipment tu and collect data on the equipment. Kemudian kena ada evidence dia dah laksanakan kriteria tu untuk setiap SU. SU ni ialah where energy being used. Contohnya equipment yang banyak guna tenaga lah. Kemudian 8.2 ni lah. 8.2 ni ialah design. Bila design kena consider energy performance. Okay, 8.3 procurement. Sama juga, bila procurement of services, goods and project, they must consider energy performance. No longer the best price, cheapest price. Okay, itu clause 8. Clause 9 macam biasa. Clause 9 macam biasa. Okay, kena buat 9.1 kena buat energy performance evaluation. Okay, maksudnya check balik performance against the baseline lah. Actual against baseline. Actual against the action plan dan sebagainya. Okay, so itu 9.1. Okay, dan juga check legal compliance. 9.2 macam biasa buat internal audit. Okay, 9.3 kena buat management review meeting. Itu simple. Okay, sama aja. Okay, clause 10 macam biasa, apa-apa finding daripada internal audit ataupun management review meeting kena ambil tindakan. Kemudian the last one, clause 10 ni ialah make sure ada continuous improvement. Okay, itu secara keseluruhan ISO 521. 10 clauses. Yang penting saya nak highlight kat sini ialah clause 6 tu. Clause 6 in particular 6.2 sampai 6.6 tu paling penting sekali. Kalau salah dekat 6.6, kalau salah dekat 6.3 akan ada isu dekat 6.3. Kalau salah dekat 6.3 akan ada isu dekat 6.4, 6.5. Okay, bila ada masalah kat situ nanti kat bahagian 6.3 sampai 6.5 ni akan ada masalah untuk
clause 9.1 nanti untuk check bila buat energy performance evaluation. Itulah keseluruhan apa itu energy management system. Okey, energy management system berdasarkan ISO 51. Okey, bukannya BMS energy management system ni bukannya EMS macam BMS tu macam order monitoring system. Itu energy management system tool untuk data collection ataupun monitoring. Okey, energy management system ni ialah satu sistem pengurusan berdasarkan PDCA cycle iaitu ISO 51. Okay, sama requirementnya dalam Guideline on Energy Management System di bawah Akta Cekapan dan Konservasi Tenaga. Okay, semoga bermanfaat.